Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya di youtube.com/c/Azril Nazli alias ke you, saya tak ingat lah. Nama channel saya, nama saya lah. Jadi topik hari ni yang saya nak borak dah katakan dah keluarkan duit ICNA, apa benda nak kena spend dekat kereta ni Jadi kalau anda mengeluarkan ICNA tu maksudnya anda mengeluarkan sebab terdesak, kan? Bukannya sebab nak beli barang-barang aksesori. Ni sebab terdesak dan katakan anda ada kereta, apa benda yang patut anda spend. Dia bukan beli nak mencantikkan kereta, bukan. Kita nak bagi kereta ni sihat supaya dia tahan lama. Jadi rata-rata di Malaysia ni kebanyakannya guna kereta auto, betul? Saya kan asalnya auto, saya dah tukar manual. Jadi ramai yang menggunakan auto untuk kenderaan hari-hari lah. Jadi kalau ikut pengalaman saya untuk terutamanya pengguna Proton Saga FLX gearbox CVT tu dah kong kan. Jadi kalau ada masalah gearbox tu, pada saya spend dekat gearbox dahulu. Search kalau apa tu pakar gearbox, dia ada kat Bangi, ada kat Shah Alam. Bolehlah apa tu tanya cara mereka bagaimana nak selesaikan masalah gearbox. Dia akan mengatakan kereta anda masuk D tapi dia tak masuk, melompat kan. Itu tanda gearbox tu dah time lah kan, dah tiba masanya untuk matilah. Okey. Gearbox ada dua jenis. Macam Saga FLX tu menggunakan CVT, continuous apa V tu valve transmission, dan gearbox auto yang standard yang kita guna, selalu kita guna yang gunakan torque converter tu lah kan. Pergi auto box lah. Jadi gearbox ni kalau dah start melompat, maksudnya dia dah kena overhaul. Cost overhaul ni mahal. Kalau yang menggunakan Honda Civic yang dia lompat, biasa dia orang akan tukar je lah, tukar half cut lah kan, gearbox yang daripada half cut yang low mileage ataupun overhaul. Cost untuk Honda Civic FD pun bermula daripada RM3,500. Jadi settlekan masalah gearbox dulu. Kemudian suspension. Biasa orang tak pay attention suspension ni, seperti exober, dia punya lower arm, upper arm, dan benda-benda yang berkaitan dengan suspension. Jadi settlekan dulu suspension. Ketiga, bunga tayar tu penting. Jadi tengok bunga tayar yang sampai keras, tukar tayar baru, brake pad pun tukar untuk tahan lama lah. Kalau katakan kereta tu satu je kita nak bawa daily, jadi brake tu penting. Jadi brake pad pun ambil perhatian. Walaupun kita biasa serahkan kat mekanik, tapi kita pun ambil tahulah apa benda yang kita nak tukar. Dan flush air radiator dan pakai balik air suling. Ini susah nak cakap macam mana ni. Biasa orang akan tuang pakai air mineral, top up pakai air pipe kan. Jadi bila tuang air mineral ni ataupun air pipe, dia ada mineral dalam tu dan akan accelerate karat dalam sistem enjin dan juga radiator. Jadi suruh mekanik cari mekanik yang khas yang boleh buat flush radiator, sebab bila radiator karat dikeluarkan, enjin lagi sejuk. Jadi kenderaan beroperasi pada kadar optimal. Flush radiator dulu. Lepas tu buat buang karbon, decarbonizing, guna foam ke, yang tu pun kena cari juga. Yang kereta guna GDI tu dipanggil walnut blast buang karbon dulu. Lepas tu ada lagi servis, ambil plug, spark plug tu keluarkan, cuci. Macam teknik saya suruh mekanik saya bakar je plug tu. Ambil plug, bakar pakai torch, buang semua karbon, pasang balik. Jadi kita ni bercerita pasal nak maintain kereta kita tapi pada keadaan minimal lah. Kalau yang gearbox tu problem, pada saya start dulu dengan tukar minyak gearbox yang jenis baik sikit. Pastikan gearbox tak leaking. Kalau kena overhaul, memang kena overhaul lah kan. Jangan modify kereta ataupun jangan tambah aksesori. Ini bercerita pasal nak mensihatkan kereta kita, yang untuk dapat ICNA lah, supaya tak habislah RM10,000 tu kat kereta saja. Jadi ada lagi, akan ada balance, boleh masuk balik AHB.
tinted. Kalau tinted depan ni dah start nampak kabur tu, tukar. Bahaya, mata tak nampak. Enjin pada saya lebih baik kerapkan tukar minyak hitam ni untuk kereta 100,000 ke atas. Ikut spek yang dinyatakan oleh kilang, ataupun kalau anda berani guna minyak diesel, minyak enjin untuk kenderaan diesel dipanggil HDEO. Actually kita BMW saya ni pernah guna Shell HDEO. Saya beli kat sini, kat Shell tepi ni. Saya pakai lama juga untuk cuci enjin. Sekarang kereta saya punya lah ringan. Tekan pergi. Maknanya saya dah buat treatment, pergi kat Shell ni, pergi beli Shell HDEO R4X kot dari mula. Saya suruh mekanik saya tuang dalam enjin, 2 botol lah. Apa lagi yang penting, tayar, alignment, benda tu lah. Tapi jangan sekali-kali kalau anda tergatal nak tukar tinted ke, nak wrap kereta, itu dah nama dia macam, sebab duit daripada Ais Indah ni sebenarnya mengambil duit pelaburan anda sebenarnya. Jadi anda habis 10,000 tu, pelaburan anda kurang 10,000 lah. Macam saya sampai tahap tergerak nak ambil 10,000 ni, nak sumbat dalam Bitcoin ke kan, simpan setahun 2 tahun kan, jangan usik. Tapi saya tak buat macam tu lah, saya biarkan lah. Apa lagi benda-benda wear and tear lah. Benda ni kalau katakan anda asyik tak tahu pasal kereta, ambil tahu kat YouTube banyak ni. Kat YouTube banyak ni apa ni, video-video pasal penjagaan kereta. Sebab ekonomi dijangka makin teruk. MCO kedua mungkin dia nak dilaksanakan. Pada saya cash tu penting. Cash untuk survive dan juga untuk pastikan kereta dalam keadaan sihat. Jadi katakan anda teringin nak tukar sport rim lah, tak payah semua tu. Tukar sport rim lah, wrap kereta, tukar cat, itu pada saya tak perlu. Jadi track penggunaan 10,000 tu tak banyak, sikit je, sekejap je habis pada saya. Kita tak tahu, benda sikit habis. Lain lah kalau anda boleh track setiap pembelanjaan, resit simpan. Jadi time macam ni, katakan kita pergi kedai bengkel pun, dia orang pun terdesak juga nak cash kan. Jadi dia orang akan suggest macam-macam benda, buat ni yang benda yang tak perlu. Jadi sebab itulah saya suggest anda persiapkan diri anda dengan knowledge apa benda aku nak pergi nak servis kereta ni, nak buat tanpa melayan racun-racun daripada bengkel mekanik ni. Kita tahu apa yang kita perlu. Katakan dia kata, wah bang, apa tu, suspension ni kena ganti semua lah. Tengok lu apa yang rosak. Katakan lower arm, tunjukkan lah lower arm dah longgar, baru dah rosak. Nanti dia akan offer nak original ke nak copy. Kalau pada saya original memang mahal, tapi tahan dia lama. Macam tu lah, dia punya tahan tu lama. Dia tak apa ni, macam kopi ni, macam dia guna material yang katakan original tu tahap 10 10 tu terbaik lah kan. Kalau yang kopi ni mungkin tahap 4, tahap 3, tak kisahlah dia datang dari negara mana pun. Yang boleh guna kopi ni cuma sport rim je. Pada saya barang-barang komponen penting dalam enjin ni better original lah. Macam head gasket kalau boleh original. Dan apa tu, kalau original tu minta tunjuk masa pasang tu kotak tu atau apa resit daripada mekanik tu, simpan. Takut kita nak beli original, dia pergi belasah je bantai barang tiruan apa tu, sebab dia nak untuk lebih lah kan. Jadi penting mengambil tahu dan mengenali siapa mekanik anda. Dengan serah bulat-bulat hantar kereta balik, at least spend masa untuk kita belajar pasal kereta ni. Dan untuk yang menggunakan gearbox auto pada saya katakan kat stiker ni kata 45,000 ke 30,000, tukar minyak gearbox, pada saya jangan ikut. Kerapkan, kurangkan 10,000. Sebab cuaca kat sini panas sejuk. Jadi performance gearbox ni dia bergantung kepada apa tu? Kepada kualiti minyak. Kepada kualiti minyak gearbox. Jadi kalau panas sejuk tu, humidity Malaysia ni tinggi, jadi minyak gearbox tu dia cepat hilang sifat dia. Sebab tu gearbox auto cepat rosak dengan cuaca dalam Malaysia ni. Memang payah, susah lah apa ni, nak tahan gearbox ni
sama macam gearbox manual. Kalau auto ni kan, disebabkan cuaca ni lah sebenarnya. Jadi kurangkan tempoh untuk tukar minyak gearbox. Tekan dalam stiker, katakan 45,000, anda 30,000 dah tukar. Bukan mahal pun, satu lebih je. Gearbox Kong dekat RM4,000 tau. Kalau CVT lagi nangis. Kalau pernah minta quotation daripada Honda tukar gearbox, RM25,000 ke RM20,000 macam tu. Sanggup? Jadi sampai di sini saja celoteh saya. Assalamualaikum, salam sejahtera.